para robotiers, saya Farhana. Selamat kembali ke siri tutorial robotik bersama Petroscience. Kalau dalam episod sebelum ini, anda sudah pun belajar berkenaan dengan konsep dan juga mengekod untuk kategori Robot Tracer Junior. Jadi, untuk episod kali ini, kita akan belajar konsep dan juga pengekodan bagi kategori Robot Tracer Advanced. Adakah anda sudah bersedia? Jom kita mulakan. Untuk kategori ini, robot bukan sahaja perlu mengikut garisan secara autonomous di atas track yang telah ditetapkan, tetapi robot tersebut haruslah mempunyai cengkaman di bahagian hadapan bagi mengambil objek yang telah ditetapkan. Kemenangan ditentukan dengan mengalihkan kesemua objek dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam track yang sama dalam masa yang terpantas. Oleh itu, untuk langkah pertama, seperti biasa, kita harus menghubungkan robot ini dengan komputer kita, okey, menggunakan kabel USB. Alright. Setelah sambungan dilakukan, okey, kita buka perisian M-Block 5 ataupun software M-Block 5. Untuk mengekod Robot Tracer Advanced, kita boleh menggunakan balik pengekodan daripada Robot Tracer Junior yang kita belajar melalui episod yang lalu, tetapi ada sedikit penambahan di antara blok-blok arahan yang tersedia. Baiklah, untuk pengekodan arahan untuk kategori Robot Tracer Advanced, kita akan mulakan dengan blok header, iaitu when motif starts, kerana kita menggunakan robot motif seperti biasa, dan memandangkan kita ingin menggunakan sensor garisan supaya robot kita bergerak secara autonomous di atas track, di atas garisan hitam. Kita pergi ke motif robot, kita pilih calibrate, iaitu calibration function, dan kemudian saya ubah sedikit, instead of 1 second saya berikan selebih masa untuk calibration kepada 3 saat, dan kemudian kita pergi ke bahagian control. Kita pilih block forever kerana saya ingin arahan ini dilakukan secara berulang. Dan kemudian kita pilih block wait until kerana kita ingin menggunakan push button ataupun butang yang lagi satu. Kalau tadi untuk calibration kita gunakan button PB1, untuk pergerakan motor dan juga gripper ataupun cengkaman kita akan menggunakan PB2. Hanya selepas PB2 ataupun push button 2 ditekan, barulah kita boleh masukkan arahan untuk gripper. Jadi gripper kita boleh masukkan di bawah wait until. Gripper ini adalah pengepit. Di sebelah gripper ada pilihan pin yang kita boleh pilih bergantung kepada pin yang anda pilih untuk dipasangkan. Kalau saya menggunakan pin A9. Nilai angle ataupun sudut ini boleh diubah ke 90 degree ataupun 0 degree. Kalau bergantung kepada setting gripper anda. Kalau saya untuk setting 90 degree, gripper saya akan ditutup. Bagi setting 0 degree, gripper saya akan dibuka. Jadi memandangkan arahan ini dibaca daripada atas ke bawah. Untuk permulaan gripper saya ingin gripper saya dalam keadaan terbuka. Jadi saya letakkan 0 di sini. Dan kemudian ini adalah di permulaan track. Sambil gripper tu terbuka, saya ingin robot saya bergerak di atas track secara autonomous sehingga berjumpa dengan lokasi yang ditetapkan yang mana terletak objek tersebut untuk dikepit dan diangkat. Jadi di sini saya tukar kepada middle. Ini bergantung kepada track anda. Bagi track saya, lokasi seterusnya daripada permulaan robot tersebut harus berjumpa dengan middle junction, dan setelah sampai robot tersebut harus berhenti. Setelah robot itu berhenti, gripper saya harus dibuka supaya objek dapat diangkat. Jadi saya tukarkan pin ini A9, dan gripper angle 90. Bukan saja dibuka, tetapi objek tersebut akan dikepit, diangkatlah, bermakna angle tersebut harus menjadi 90 degree apabila ditutup. Ditutup bermakna objek ini akan dikepit.
Okey, right. Dan kemudian setelah objek tersebut diambil, okey, robot saya harus kembali ke lokasi permulaan. Jadi saya akan ambil kod function yang ini. Okey, setelah objek dikepit dan diangkat, robot tersebut harus pusing, okey, ataupun membuat pusingan kembali ke lokasi permulaan. Berapa lama dia harus berpusing? Just enough, cukup untuk pastikan pusingannya adalah sebanyak 180 darjah. Okey? Dan kemudian setelah pusingan dilakukan, robot tersebut haruslah bergerak kembali ke lokasi permulaan. Memandangkan pergerakannya adalah secara autonomous, kita pilih kembali path black, saya tukar junction kepada middle dan kemudian setelah sampai ke lokasinya, gripper tersebut bolehlah dibuka bagi objek tersebut dilepaskan di lokasi permulaan. Okey? Alright. Kita perlu mengulangi blok ini sebanyak yang mungkin bergantung kepada track yang tersedia dan juga bilangan objek yang ditetapkan. Bergantung kepada pertandingan tersebut. Setelah selesai, okey, kita boleh hantar segala blok arahan ini kepada robot kita, okey, dan kita boleh lihat hasilnya di track sebentar nanti. Okey, jom kita cuba pengekodan yang telah kita lakukan sebentar tadi. Kita onkan robot dan kita mulakan dengan proses kalibrasi untuk sensor garisan. Dan setelah proses tersebut selesai, kita bolehlah menekan PB2 untuk pergerakan motor dan juga seperti yang anda telah lihat tadi, kita telah pun berjaya menyelesaikan cabaran Robot Tracer Advance mengikut pengekodan robot yang kita telah tetapkan. Baiklah, sampai di sini anda bukan sahaja berjaya mengekod Robot Tracer Junior tetapi juga Robot Tracer Advance. Jadi, anda sudah pun bersedia menyertai pertandingan Robot Tracer selepas ini. Dalam episod yang terakhir, kita akan belajar konsep dan juga cara mengekod robot bagi kategori yang paling popular iaitu Robo Sumo. Jumpa anda di episod seterusnya. Bye-bye Robotiers!